pun tak rasa sedih. Tak sembahyang zuhur pun tak rasa sedih. Tak sembahyang asar pun tak rasa sedih. Tak sembahyang maghrib pun tak rasa sedih. Dan tak sembahyang isyak pun tak rasa sedih. Di sini dah tuan semua. Itulah hati kita mati tuan semua. Allah Akbar. Sama-sama kita doa. Ustaz tak ada apa tuan semua. Ustaz hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali fi kulam hati wa nafasin adadama wasi'ilmullah. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulam hati wa nafasin adadama wasi'ilmullah. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abdu wa rasuluh. Tawajjah haisu syi'ta fa innaka mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin ya'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah wallahu akbar 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 Allahu akbar nahnu muhammadina willahil hamd Allahu akbar nahnu muhammadina willahil hamd Allahu akbar nahnu muhammadina willahil hamd. Alhamdulillah tuan-tuan yang berkenan Allah Taala. Okey, insya-Allah. Sudah kan? Semua sihat semua sihat alhamdulillah. Dah sarapan semua. Hari ni Ustaz sarapan dah makan ubi. Ubi kayu dan ubi orang Kelantan panggil ubi stella. Ubi stella insya-Allah. Ubi apa dah? Apa orang KL panggil apa dah Ustaz lupa. Orang Kelantan panggil ubi stella. Ada ya dah insya-Allah. Jadi Ustaz tak lama tuan semua dengan dengan anda semua tak lama sekadar 15 minit gitu tuan semua sebab Ustaz kena pertimbangkan line kat sini ni dia malulah kat dekat bukit tuan semua line kadang-kadang ada interrupt. Ustaz takut nanti Ustaz tengah lancar cakap nanti putus. Jadi Ustaz ambil masa pendek, tak apa biar pendek tapi dia bermanfaat. Okey, kalian insya-Allah. Kalau bisa kalau berlakunya interrupt sekiranya setakat tu nanti mungkin Ustaz akan sambung pada hari lain. Ada insya-Allah. Cuma satu tuan semua sebelum Ustaz lanjutkan, bila sebut soal latihan semua Ustaz dah cakap je sikit tuan semua. Takrir Ustaz nak petikkan daripada takrir Tuan Guru Haji Muhammad Silah tuan semua. Tuan Guru Haji Muhammad Silah dalam pengajian kita hikam dia ada memberitahu dia ada takrir tentang mati hati ataupun hati yang mati tuan semua. Ini dalam sudut fahaman dia dan sudut pengajian dia. Jadi Ustaz ambil dan sudut mungkin anda ada sudut lain. Ni Ustaz tak apalah, kita bertukar-tukar ilmu insya-Allah. Okey, semua Ustaz nak sembang ni lah bagaimana hati kita mati tuan semua. Di sini tanda Tuan Guru Haji Maksilah kata tanda hati kita mati. Di sini Ustaz dah tulis tanda hati kita mati tuan semua, tak rasa duka cita sikit pun semua. Sikit pun tak rasa duka cita. Tak rasa duka cita ke atas apa dah semua. Tak rasa duka cita atas amalan-amalan yang kita tertinggal. Contoh. Nak tahu, tuan-tuan nak test ni boleh lah. Nak test hati kita ni kita cakap soal hati, sembang-sembang kan. Nak test hati kita ni, adakah hati kita dia mati atau hati kita tidak? Adakah kita ni dibenci oleh Allah Ta'ala atau kita disayangi Allah Ta'ala? Mudah dah tuan semua. Kalau bukan Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia kata ni dari sini ni takrir yang Ustaz tulis. Ustaz ambil daripada dalam buku dan Ustaz tulis sana balik di kertas. Dia kata apa? Mudah je nak cek hati sama ada hati kita mati atau tak, tengok pada amalan kita. Contoh, lepas subuh kita baca Yasin. Setiap hari kita baca Yasin. Tiba-tiba tuan semua, kita tak baca Yasin. Kita terlupa baca Yasin. Ataupun kita buat benda lain, balas mesej ke, duk tengok Facebook ke lepas sembahyang subuh, sehingga akan terluput kita nak baca Yasin tu. Biasa kita baca Yasin sebelum subuh ataupun sebelum subuh ataupun selepas subuh. Kita baca sebelum pergi kerja. Tapi oleh kerana hari tu lalai berlaku dan sebab kata berlakunya kelalaian kat tadi kita pun ambil handphone kita tak main Facebook apa semua, terluputlah baca Yasin. Kita pun teringat aku tak percaya Yasin lagi ni. Tapi tak rasa kesal, tak rasa sedih, tak rasa sukul, tak rasa apa-apalah. Tertinggal Yasin, terus pakai baju mani-mani pakai baju terus pergi kerja. Tak ada rasung tak ada rasa langsung di sini Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia kata inilah tanda hati kita mati. Salah satu pada tanda hati kita mati,
tak rasa langsung penyesalan ke atas amalan yang kita sentiasa buat. Kita tertinggal, tak rasa langsung. Kita tak rasa langsung nyesal, tak rasa langsung takut, tak rasa langsung nak rasa marah pada diri sendiri. Tak ada, tak rasa. Okey, ini yang Tuan Guru Haji Muhammad Silah katalah, orang yang mata hati mati kan. Ustaz baca ni tulisan daripada takrir, daripada kalam dia. Ustaz tulis sikitlah, Ustaz tulis. Orang yang mati hati, Allah akan perdekatkan dia dengan apa dah semua? Allah yang takut ni tuan semua, yang takut ni lah, takut gini lah. Orang yang mati hati, Allah akan perdekatkan dia dengan apa? Bukan dengan masjid tuan semua, bukan dengan surau, bukan dengan madrasah, bukan dengan tempat-tempat pengajian dan semua, tapi Allah perdekatkan dia dengan apa? Dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik wal iyazbillah. Yang ni kita takut tuan semua. Ni kita takut. Ini takut. Ustaz juga takut semua. Bukan ustaz nak ngajar ni. Kita sembang kan, kita sembang. Tadi ustaz guna kopi Tenom. Di Sabah ni masyhur dengan kopi Tenom. Kopi Tenom, Tenom. Dah 2-3 hari dah asyik masih kopi. Kopi. Ustaz makan kopi. Jadi seronok ustaz makan. Cuma teh ustaz tak boleh makan lah. Teh tak nak. Doktor tak bagi makan teh. Dia kata sebab ustaz ni mungkin 4 bulan ni, 5 bulan ni, 5 bulan ustaz kena buat kolonoskopi untuk nak cek usus ustaz tak ada. Ustaz ada masalah sikit pencernaan dan semua. Okey, kita balik pada kata dia. Bila tuan semua tanda hati kita, bila hati kita mati, kita seseorang tu yang mati hati dia, maka Allah Ta'ala perdekatkan dia dengan maksiat. Dengan maksiat dan semua. Allah perdekatkan dia dengan maksiat. Menipu, menjudi, curi, minum arak, cari perempuan, tengok aurat perempuan, macam-macam dan semua. Lagu, kita macam-macam lah kita. Kejahatan, maksiat kita lakukan, yang Allah Ta'ala perdekatkan kita. Kerana apa? Kerana hati kita mati. Ini kita takut semua. Sebab tu kita takut. Ini Ustaz, kita kena sama-sama kita doa dah semua. Sama-sama doa. Tuan-tuan doa untuk tuan-tuan, Ustaz doa untuk di Ustaz juga. Dan Ustaz doa untuk tuan-tuan dan tuan-tuan doa untuk Ustaz. Sama-sama kita doa dah semua. Okey, ni Tuan Guru Haji Osman, Haji Muhammad Silah kata, orang yang mati hati Allah akan perdekatkan dengan maksiat. Dengan kejahatan Allah perdekatkan juga. Kejahatan, pukul orang, tipu orang, macam-macam dan semua. Dan Allah Ta'ala perdekatkan, Allah Ta'ala perjauhkan dia daripada melaksanakan amalan. Allah Ta'ala perdekatkan dia dengan maksiat, tapi Allah Ta'ala jauhkan dia daripada melakukan amalan-amalan kebaikan. Allah Ta'ala perdekatkan. Yang ni kita takut semua. Kita takut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ustaz takut dah. Ustaz takut. Memang Ustaz takut dah semua. Takut Allah Ta'ala cabutkan rasa nikmat, rasa nak lakukan maksiat, nak lakukan kebaikan tu. Nak lakukan kebaikan, kita takut Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang boleh melakukan kebaikan, yang membolehkan kita lakukan kebaikan, yang membolehkan kita lakukan maksiat, semua daripada Allah Ta'ala. La tataharuku zaratun illa billah. Jika kita tidak akan bergerak walaupun zarah, dengan izin Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan tak beritahu. Ni kita takut dah semua. Kita perlu takutlah. Jadi kita kena semak dalam hati kita. Tengok amalan kita semua. Amalan kita, adakah amalan kita stabil, atau amalan kita menaik ke, atau amalan kita menurun? Kalau amalan kita menurun, kita kena rasa sedih dan semua. Itu tanda-tanda hati kita dah nak mati dan semua. Kita biasa zikir subhanallah 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. La haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Allahu akbar Allah 100 kali. Misalnya tiba-tiba hari itu kita tak buat, dan esok tak buat, lusa tak buat. Itu tanda-tanda rencah hati kita sudah nak mati dan semua. Dan kita tak rasa menyesal. Dan tuan-tuan semua, bunyi azan kita tak rasa jeliga, tak rasa seronok dengan azan. Kita dengar kuliah pun tak seronok. Ini sebab tu datang. Kalau ikut tuan Ustaz Azhar Hashim dia kata apa dalam takrir dia, dalam pengajian kitab Faridatul Faraid, apa ni? Maksiat yang paling besar, maksiat yang paling besar. Maksiat yang paling besar bukan kita lakukan zina dan semua. Maksiat yang paling besar bukan kita rogol orang. Maksiat yang paling besar bukan kita pergi rompak orang. Maksiat yang paling besar bukan kita berjudi dan semua. Maksiat yang paling besar bukan kita minum arak. Maksiat yang paling besar ialah Allah Ta'ala jauhkan kita daripada nak lakukan amalan dan nak lakukan segala kebaikan. Contoh satu ialah kita tak rasa langsung hati kita nak pergi belajar agama.
tak rasa langsung nak tunaikan hak Allah Ta'ala ke atas diri kita, iaitu belajar fardu ain. Ni kita takut semua. Ustaz ni, ada orang mesej Ustaz, ada kau Ustaz, Ustaz sikit-sikit cakap tentang fardu ain. Alah, tu biasa dosa fardu ain. Tuan-tuan, jangan rasa biasa fardu ain. Nama lagi fardu ain. Tuan-tuan tak buat, tuan-tuan berdosa. Kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Wasilah, dia kata, kalau mu tak belajar fardu ain, dia kata ni, mu akan dosa setiap saat. Bukan minit, bukan hari. Setiap saat mu dosa. Pukul 10, 1 saat. Pukul 10, 2 saat. Pukul 10, 3 saat. Pukul 10, 4 saat. Sampai pukul 10, 1 minit, berdosa. Sampai kita belajar dah semua. Ni maksiat paling besar. Dan dalam maksiat paling besar dah semua ialah tak kenal Allah Ta'ala. Kita tak kenal siapa yang kita sembah. Kita tak tahu siapa yang sembah. Kita tak tahu. Ramai tu semua. Kalau ikut tuan-tuan, Ustaz Azhar Hashim dia kata apa ni? Contoh ni, ramai pun tak tahu. Kita satu hari kita jalan. Kita jalan dengan anak kita semua. Tiba-tiba dah semua, anak kita nampak satu tokong. Tak kira tokong, kita nampak satu tokong. Tokong, kita kata, tokong yang Hindu punya lah. Di kuil Hindu. Ayah, tu apa tu ayah tu? Nampak tu? Ayah kan, kita pun jawab. Itulah nak kenal Tuhan orang Hindu. Kita jawab, kita rasa kita dah betul je. Itulah dia katakan Tuhan orang Hindu adik. Kita kata dia. Elok kita jawab. Lepas tu naik pula kita. Sampai di satu tempat nampak pula kuil Buddha. Nampaklah dah patung. Anak kita tanya, mak, itu apa mak tu? Itu apa? Itu nak kenal Tuhan orang Buddha. Tuhan Buddha. Kita elok jawab tu. Cantik kita jawab tu semua. Kalau ikut Ustaz Azhar Hashim, dia kata di situ tuan-tuan sudah berlaku dah semua. Dosa sebab kita mengatakan ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Ingat dah semua, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan. Ustaz ulang sekali lagi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Macam mana boleh ada Tuhan Buddha, Tuhan Hindu dan semua? Inilah. Orang Hindu nak kata dia Tuhan tu lain cerita. Orang Cina nak kata, orang Buddha nak kata itu Tuhan dia, tu lain cerita. Kita ni macam mana kita boleh mengatakan ada Tuhan lain selain pada Allah Ta'ala? Kita kata ni bukan ikut Tuan Guru Haji. Tuan kalau ikut Ustaz Azhar Hashim kata ni, parok tu semua. Ustaz tak mau sebut semua. Tak mau sebut. Tapi tuan faham sendiri. Tu menunjukkan tuan-tuan tak kenal. Tak kenal siapa Tuhan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita sebut. Bahkan dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut. Aku naik saksi, aku bersaksi. Bahasa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tapi kita kata ada Tuhan Hindu, ada Tuhan Buddha dan semua. Ada Tuhan Kristian. Kita tak pakai sana. Ni jom kita belajar dan semua. Bukan nak kata nak mengata tuan semua. Jomlah kita belajar. Selalu Ustaz dan semua. Ustaz akan cakap jom kita belajar ni sampai lidah Ustaz keluar, sampai Ustaz tak boleh bercakap, iaitu mati dan semua. Ustaz akan cakap, ajak dan semua. Ajak. Walaupun satu orang, tak apa dan semua. Seminggu seorang, tak apa dah ikut Ustaz. Bukan Ustaz mengajar. Ustaz bawa pergi mengajar, ikut Ustaz Azhar mengajar dan semua. Ikut Ustaz Azhar Hashim mengajar. Jom, Ustaz Azhar Hashim mengajar tiga dah semua. 3 ilmu dia mengajar. 3 ilmu. Pertama dengan ilmu tauhid. Kitab apa? Kitab Faridatul Faraid dan ngajar. Kitab Misbah Mulia. Kitab rendah-rendah saja semua. Risalah tauhid rendah-rendah. Yang tinggi sikit Aqidatun Najin. Tu tinggi sikit dah semua. Tinggi sikit. Tu tinggi sikit dah semua. Pasal kitab besar, kitab tebal dah semua. Cara Ustaz Azhar Hashim mengajar memang mudah untuk tuan-tuan faham. Bagaimana kita nak mengenal Allah Ta'ala, bagaimana kita nak mengenal hukum-hukum sifat ketuhanan tu. Bila kita dah kenal dia tuan semua, kenal Allah Ta'ala, baru kita akan kenal siapa kita ni sebenarnya. Siapa kita kena kenal. Itulah. Lepas tu Ustaz Azhar akan ajar, akan mengajar apa? Fiqh dan semua. Kitab rendah tu semua. Kitab mana? Idaman penuntut tu semua. Rendah kitab tu. Tapi tu semua, walaupun punya rendah, tinggi
bagi tu semua. Walaupun macam mana, tapi huraian ilmu yang Ustaz Azhar Hashim bagi tu banyak. Banyak tu semua. Banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda kita, tuan-tuan. Ustaz beritahu, Ustaz belajar ke pondok dan semua. Banyak tahun juga tuan semua belajar ke pondok dengan tuan guru Raja Amar Pecah Semak. Bila berjumpa dengan Ustaz Azhar, banyak benda yang tak tahu. Banyak benda yang Ustaz tak tahu. Belajar, kena belajar. Apatah lagi kalau tuan-tuan yang tak pernah belajar. Tuan-tuan yang tak pernah belajar, macam mana tuan-tuan nak tahu hukum-hukum? Yang ketiga, tasawuf. Kita rendah saja Ustaz Azhar Hashim. Tapi walaupun rendah dan semua, tinggi bagi kita orang jahil dan semua. Iaitu kita apa? Penawar bagi hati saja dan semua. Penawar bagi hati. Sifat kita ada lembut kita. Lepas tu kita wasiat nasihat agama, wasiat iman. Itu je. Kita tak fikirlah yang tempat yang Ustaz Azhar ajar Syiarus Salikin tu kita tebal tu. Kita dua jilid tu semua, 2 jilid. Tu tebal dia tak. Tu tak apalah, kita ambil yang ni. Ustaz nak minta dalam satu saja dalam semua. Pada hari Ahad dan hari Isnin. Hari Ahad, bukan hari Ahad Isnin. Pada hari Ahad, minggu pertama, minggu kedua. Kalau tuan-tuan sibuk sangat, tuan-tuan luangkanlah masa. Minggu pertama, hari Ahad, minggu kedua. Tu saja tuan semua. Untuk pergi belajar 3 perkara ni. Lepaskan fardu ain tu semua. Takut tuan-tuan. Takut. Ustaz Azhar selalu cakap. Takut nanti kita meninggal dunia, tuan-tuan semua. Bukan orang Islam sebelah kita. Orang kafir sebelah kita. Kita pusing kanan, tengok orang kafir. Bukan pusing kiri, tengok pusing kiri, orang kafir. Tengok depan, orang kafir. Tengok belakang, orang kafir. Aku kenapa aku berada di kalangan mereka? Takut itu saja tuan semua. Sebab kita tak lepas fardu ain. Kita tak kenal siapa kita sembah. Bila kita tak kenal siapa kita sembah, kita nak letak yang kita sembah tu kat mana? Itu saja tuan semua. InsyaAllah tuan semua, jomlah ni Ustaz tanda hati kita mati. Ni cakap soal hati ni, tanda hati kita mati. Itu saja tuan semua. Hari Ahad cuti, pergi tuan semua. Hari Ahad cuti, pergi minggu pertama, minggu kedua, pergi tuan semua. Pergilah tuan semua. Jauh Ustaz, jauh tuan-tuan. Ustaz duduk jauh lagi tuan semua belajar. Orang Johor sanggup datang nak belajar dia. Orang Johor tuan semua, hari Isnin pagi ni, orang Johor sanggup datang. Sebab Ustaz Azhar Hashim tak pergi ke Johor. Sebab Johor dia punya SOP tu ketat sangat. Jadi Ustaz Azhar tak pergi lagi. Bukan tak mau pergi, tak pergi lagi. Sebab ketat sangat. Jadi payah Ustaz Azhar nak ngajar. Jadi orang Johor sanggup datang. Tuan, takut datang. Kita belajar, hanya belajar 1 jam je kitab Faridatul Faraid. Kita setakat duduk Shah Alam, setakat duduk Bukit Julutong, setakat duduk di Gombak, setakat duduk di Bangi. Tuan semua boleh pergi tuan semua. Boleh pergi. Allah, betul banyak. Tuan-tuan, 1 sen tuan-tuan belanja untuk pergi jalan Allah Ta'ala tuan semua. Allah Ta'ala akan berganda-ganda bagi pada tuan semua. Ustaz bukan nak kata nak masyurkan diri tu, bukan apa tuan semua. Setakat ni lah Allah Ta'ala bagi tuan semua ni. Ustaz Allah Ta'ala bagi nak beritahu, nak satu motivasi pada tuan semua. Lepas tu satu motivasi. Ustaz tak mau cerita hal lain. Ustaz cerita hal Ustaz. Bukan nak bangga dah, nak beritahu ni. Pasal Ustaz pun belajar. Kalau tuan-tuan pergi tengok, Ustaz ada kat depan. Ustaz ada. Kalau Ustaz tak pergi tu, adalah demam ke, tu lah dah, sakit gigi ke, tu je lah. Tapi kalau tak ada arahan melintang, Ustaz akan pergi. Setakat ni tuan semua, ialah tuan-tuan semua, Ustaz nak pergi ke Kota Damansara. Hari Selasa Kota Damansara, hari Rabu di Subang Bestari, hari Isnin di Subang Murni. Semuanya pakai tol. Semua pakai tol dan pakai minyak tu semua. Tetapi setakat ni tuan-tuan semua, Ustaz rasa lah setakat ni Allah Ta'ala tak bagi Ustaz susah tuan. Tak bagi Ustaz susah tuan semua. Allah Ta'ala tak bagi Ustaz susah. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, "Intan surullah, kamu bantu agama aku. Kamu bantu agama aku akan tegak kaki kamu di dalam." Ustaz yakin situ je. Ustaz yakin situ dah semua. Ni nak rasa takut apa? Ustaz takut Allah Ta'ala matikan hati Ustaz ni tuan semua. Takut mati. Tuan-tuan tengok, Ustaz ni cerita ni. Bila hati kita dah mati tuan semua, bila hati dah mati ni, bila hati kita mati, kita akan lakukan segala maksiat-maksiat kita lakukan. Yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita lakukan tuan semua. Kita ni termasuk golongan orang yang asi, orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Orang yang derhaka pada Allah Ta'ala tuan semua, kat mana besok di akhirat besok? Ke dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ke dalam neraka. Tuan-tuan, jangan mainkan neraka Allah Ta'ala tuan semua. Satu percikan api neraka jatuh ke atas muka bumi ni, hancur lebur bumi. Bukan pecah, hancur lebur tuan semua. Hancur lebur.
Orang yang asli, orang yang deraka pada Allah Ta'ala. Nak deraka macam mana tuan semua? Kita sibuk dengan pergi pasar malam, kita sibuk menegangkan pasar malam, kita sibuk dengan kerja kita sibuk dengan online kita sibuk dengan delivery kita sibuk dengan saham kita sibuk dengan forex kita sibuk dengan macam-macam kita sibuk dan semua, kita lupa nak belajar. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa kita dan semua, mati kita semua, kita akan berada dalam neraka dan semua. Kita ada neraka apa orang neraka tu semua? Mereka berkata dan semua, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan. Rayu, mendayu-dayu tu nak minta pada Allah Ta'ala. Orang dalam neraka tu sebut nama Allah Ta'ala, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan. Minta Allah Ta'ala angkat balik, kembali keluarkan dari api neraka tu semua. Ni nak beritahu. Selama mana? Kalau ikut Tuan Guru Haji Mat Silah, dia kata 70 tahun. Duk sebut saja, Ya Hanan, Ya mana. Satu hari di akhirat berapa dia semua? Satu hari di akhirat berapa ribu tahun di dunia? Ya Hanan, Ya Manan. Sampai malaikat Allah Ta'ala perintahkan malaikat Malik, kamu pergi cari orang yang beriman, kamu cari, sebab mereka ni tidak boleh duduk dalam neraka selama-lamanya. Malaikat Malik turun masuk dalam neraka semua, cari mana-mana orang beriman. Di samping itu malaikat Malik terdengar suara mendayu-dayu, sayup-sayup, Ya Hanan, Ya Manan. Orang kafir kata macam itu juga, orang Islam kata macam itu juga, orang yang neraka kata macam itu juga. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan. Minta pada Allah Ta'ala dan semua. Minta pada Allah Ta'ala, angkat kembali. Allahu Akbar dan semua. Inilah tuan semua. Kita kena takut dah semua. Kena takut dah semua. Kita asyik nak mencari harta dunia, kita asyik mencari habuan dunia, tapi kita lupa habuan akhirat abadan, kekal abadi dah semua. Jomlah tuan, jomlah. Ustaz nak ajak gitu je tuan semua. Ustaz tak nak paksa dah semua. Ustaz cuma tukar Ustaz untuk cakap je. Cakap. Hari-hari Ustaz dah niat dia. Aku selagi kau bagi aku lidah ya Allah, kau bagi aku suara ya Allah, kau bagi aku nafas, kau bagi aku nyawa, aku akan cakap. Jomlah. Kita belajar tu je. Tak ada. Baru ni minggu lepas seorang dapat. Alhamdulillah, tak apa. Alah tuan-tuan, Nabi Nuh berapa ratus tahun dia buat dakwah dan semua. Berapa orang je yang ikut dia. Bagi ustaz tak kisah tuan semua. Tuan-tuan tak mau ikut pun tak apa. Bukan ustaz masuk neraka. Tuan-tuan akan masuk neraka. Bukan ustaz. Ni kita takut gitu dah semua. Kita cari makan, nak bagi anak bini kita makan. Kita cari makan, nak bagi suami anak kita makan. Kita cari makan, nak bagi mak kita makan. Tetapi tahu tak tuan semua, dengan duit tuan-tuan makan apa? Kenapa kan? Kita tak pergi fardu ain. Apa berlaku atas rezeki kita tu? Ada yang anak murid ustaz call, ustaz mesej Ustaz, saya ni hidup saya susah Ustaz tanya, jaga amal, jaga semayang. Tu masalah Ustaz. Saya ni Ustaz, subuh kauntai Ustaz, subuh gajah. Allahu Akbar dan semua. Inilah bila tuan-tuan, hati kita dah mati, kita tak nak beza dah. Yang mana fardu ain, yang mana yang sunat, yang mana yang wajib kita lakukan. Semayang 5 waktu pun kita boleh abaikan, walaupun kita kena susah. Payah tu semuanya. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu tu semua. Kita tak ada ilmu, tak ada orang yang nak pesan bagi kita. Tak ada orang nak pesan. Allah Ta'ala mana? Allah Ta'ala perintah pada malaikat. Wahai malaikatku, kamu turunlah pada waktu malam. Kamu tengoklah siapa yang berdoa kepada aku. Aku akan kabulkan doa dia. Siapa yang minta ampun, aku akan ampun dosa dia. Siapa yang ada hajat, aku akan tunaikan hajat dia. Allah Ta'ala beritahu macam tu pada malaikat. Setiap malam kita tidur, kita boleh tidur dah semua. Allahu Akbar. Kita tak ambil peluang. Inilah tuan semua. Ustaz tak tahu siapa, sebab Ustaz tak nampak tuan dan semua. Tapi tu dah tanya diri tuan semua. Betul tak hati aku mati ni? Semalam aku bangun tahajud tak semalam? Pagi tadi aku baca Quran tak? Aku dah berselawat ke atas Rasulullah SAW tak hari ni? Aku dah baca hadis ke hari ni? Cuba tanya diri tuan semua. Tanya diri tuan semua. Allahu Akbar. Aku tak buat Yasin, aku tak baca Quran, aku tak baca lagi. Allah, Quran ada atas mana aku tak baca. Ni dah tanda hati aku akan mati. Hati aku akan mati tuan semua. Kalau ikut Tuan Guru Haji Silah, dia kata ubat hati nak, tuan-tuan, ubat nak suruh hati kita tak mau mati, mudah saja tuan semua. Mudah je. Tuan Guru Haji Mat Silah dia bagi dah. Dia bagi tuan semua.
Dia bagi dah semua. Ubat untuk orang tak mau bagi hati dan mati ialah dia kena istiqamah. Istiqamah. Allah, istiqamah dah semua. Istiqamah lah. Minta doa. Oh, payah saya istiqamah. Minta doa. Ya Allah, bagi aku istiqamah ya Allah, dan aku beramal ya Allah. Ya Allah, bagi aku istiqamah. Minta hari-hari. Setiap masa minta. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita minta, wahai Tuhan yang membolak hati, dan kau tetapkan aku dengan agamaku ya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Minta banyak-banyak. Ya, kita minta dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa minta semua. Allah Ta'ala boleh ubah hati kita. Allah Ta'ala boleh ubah daripada baik kepada jahat. Allah Ta'ala boleh ubah daripada jahat kepada baik dah semua. Takutilah tuan semua. Orang yang hati mati ni tuan semua, apa dia kata semua? Orang yang hati mati ni. Ustaz lah, Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia kata, orang yang mati hati ni, hukum kata tak boleh, dia kata boleh. Ni lah. Orang hati mati ni, hukum kata tak boleh, dia kata boleh. Ni ikut-ikut lah Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata. Yang kedua, buat jahat, tak siapa pun, tak menyesal pun buat jahat. Tipu orang, zina, arak, judi, tak rasa nyesal langsung, tak rasa nyesal. Yang ketiga, luput amalan, tak rasa sedih. Tak sembahyang tahajud pun tak ada rasa sedih. Apa tak sembahyang duha pun tak rasa sedih. Tak baca Quran hari ni pun tak rasa sedih. Tak sembahyang subuh pun tak rasa sedih. Tak sembahyang zuhur pun tak rasa sedih. Tak sembahyang asar pun tak rasa sedih. Tak sembahyang maghrib pun tak rasa sedih. Dan tak sembahyang isyak pun tak rasa sedih. Di sini dah tuan semua. Itulah hati kita mati dah semua. Allah Akbar. Sama-sama kita dah. Ustaz tak ada apa dah semua. Ustaz hanya ajak saya tuan semua. Ajak jomlah. Jomlah. Oh, kering tekak. Bila tempat sejuk ni dia kering tekak dah semua ni. Kering tekak ni. Apa dah kering tekak ni. Okey dah tuan. Nak beritahu gitu dah semua. Tempat kita cakap pasal hati. Bila cakap pasal hati ni kita cakap hati lah. Jangan nak hati ni. Jangan kita nak kata dah semua, hati mati ni bukan pada orang jahil saja semua. Orang alim pun ada. Ustaz-ustaz pun ada ramai. Ustaz-ustaz pun ada hati mati dah semua. Ada. Ustaz bisa terang. Bukan nak beritahu dah. Dia hati mati ni bukan terletak pada orang jahil, orang biasa macam kita dah semua. Ustaz-ustaz yang hebat-hebat pun ada juga bagi hati mati dah semua. Kita tak tahu apa yang berlaku kat dia ni. Cuma bila depan kita depan kamera dia cakap elok ya. Dan belakang kita tak tahu. Kita tahu. Jadi ni lah tuan semua. Ustaz nak ajak tuan semua. Bila kita ada ilmu kan, bila kita ada ilmu kita tahu Allah Ta'ala tu bersifat apa? Bersifat basar, melihat. Kita nak buat satu perkara tu, aku tak boleh buat ni, Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala pun bersifat apa? Sama. Dia ada sifat dia sama. Mendengar. Kita nak bercakap dalam hati kita pun tak boleh cakap. Nak maki orang, nak buruk orang, maki kita tak mau. Sebab Allah Ta'ala Maha mendengar. Walaupun dalam hati kita. Kalau kita ada ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu semua, kita belasah je. Kita belasah. Sehingga kan hati kita mati tak rasa. Paling kecil dah semua. Tuan Guru Haji Omar macam semua dia beritahu pada Ustaz. Dia beritahu pada Ustaz pada murid dah. Masa tu Ustaz cakap, kita ingat lah. Masa tu pengajian kitab apa dah pagi tu. Pagi tu Qamarul Huda, tak salah. Qamarul Huda. Kitab Qamarul Huda. Dan kawan kita di pondok Qamarul Huda. Dia tak apa. Aware semua dia panggil. Aware semua. Mu kena ingat. Kalau mu dimakan dengan orang, mu niat nak suruh orang belanja mu. Ni nak beritahu Tuan Guru Haji Omar macam semua dia beritahu ni. Halus lah semua. Kalau mu pergi makan, niat nak suruh orang belanja mu, maka satu titik hitam Allah Ta'ala sudah titik ke dalam hati kamu. Nak beritahu semua. Tu benda kecil dah, apa lagi benda besar dah semua. Tu benda kecil dah. Allah, lepas pada tu dah semua, masa di pondok tu Ustaz tak berani dah. Orang ajak dia makan tak sih. Tak apalah, biar amak kenyai dah. Walaupun kita lapar perut macam ni, amak kenyai dah, amak kenyai dah. Kadang-kadang kawan-kawan dia tahu muka orang lapar dengan muka orang kenyang lain. Dia ajak dia mari lah. Apa aku belanja? Abang belanja tak apalah. Hati kita tolak, ya Allah, aku tak ada duit ya Allah. Tak ada duit dah semua. Ustaz dulu RM1.50 ya. RM1.50 tak semua. RM1.50 pergi pondok ni. 50% tambah pergi, 50% tambah balik. 50% buat makan pagi sampai malam. Kadang pagi sampai malam dah semua. Kadang pagi sampai malam. 5% boleh makan nasi bungkus lah. Dulu 5% boleh beli nasi ayam kampung dah semua. Nasi belau. Nak beritahu dah. Nak beritahu sampai gitu dah semua. Allah
Allah Ta'ala nak didik melalui Tuan Guru Haji Omar semua. Jadi insya-Allah jomlah kita belajar dan semua kita belajar agar hati kita tidak mati dan semua. Yang mana kita akan berada satu hari di mana kita akan berada di satu mana hari di mana hati manusia akan mati, di mana di akhirat besok. Takutlah semua. Itu saja tuan semua. Okey, cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Yang kita doa agar Allah Taala lindungi kita daripada ancaman Covid insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ullah. Rabbish bina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbish bina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbish bina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbish bina min kulli da' wa afina minal bala'. من كل داء وعافنا من البلاء يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما رسول الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.